zikir. Sayyidina Wasilah bin Asar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menuntut ilmu dan dia dapat menghasilkan ilmu itu, maka dia akan mendapat 2 ganjaran. Sedangkan siapa yang menuntut ilmu tetapi dia dapat menghasilkannya, maka dia akan mendapat 1 ganjaran. Sayyidina Wasilah bin Asar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menuntut ilmu dan dia dapat menghasilkan ilmu itu, maka dia akan dapat 2 ganjaran. Sedangkan siapa yang menuntut ilmu tetapi dia tidak dapat menghasilkannya, maka dia akan mendapat 1 ganjaran. Dan Bani Uzaw. Sayyidina Salfwan bin Asal Muraidi radhiyallahu anhu berkata, saya datang berjumpa Nabi SAW. Baginda salam sedang duduk di masjid bersandar pada kain berbelang merah. Lalu saya berkata kepada baginda salam, wahai Rasulullah, saya datang untuk belajar ilmu agama. Lalu baginda salam bersabda, selamat datang untuk menuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut ilmu dilitupi oleh para malaikat dengan sayap-sayap mereka. Kemudian mereka datang begitu banyak dan bertindak-tindak antara satu sama lain sehingga sampai ke langit dunia. Ini semua mereka lakukan kerana cinta terhadap ilmu yang dituntut oleh pelajar itu. Sayyidina Safwan bin Asal Muraidi radhiyallahu anhu berkata, saya datang berjumpa Nabi SAW. Baginda sedang duduk di masjid bersandar pada kain berbelang merah. Lalu saya berkata kepada baginda SAW, wahai Rasulullah, saya datang untuk belajar ilmu agama. Lalu baginda salam bersabda, selamat datang untuk penuntut ilmu. Sungguhnya penuntut ilmu itu ditutupi para malaikat dengan sayap-sayap mereka. Kemudian mereka datang begitu banyak dan bertindak-tindak antara satu sama lain sehingga sampai ke langit dunia. Ini semua mereka lakukan kerana cinta kepada ilmu yang dituntut oleh pelajar itu. Bani Uzaw. Sayyidina Salabah bin Hakam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda bahawa pada hari kiamat Allah SWT bersemayam yang sesuai dengan kehebatannya di atas kursinya untuk memberi keputusan terhadap hamba-hambanya. Maka dia akan berfirman kepada ulama, aku muliakan kepada kamu ilmu dan sifat him, lemah lembut dan sabar, adalah semata-mata kerana aku ingin mengampuni kamu walaupun kamu mempunyai kesilapan-kesilapan. Dan aku tak hiraukan kesilapan-kesilapan itu, yakni walau betapa banyak pun dosa kamu, aku tetapkan akan mengampuni kamu. Dan itu bukanlah satu perkara yang besar pun di sisiku, itu perkara yang kecil sahaja bagiku. Terima kasih. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, setelah dengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berjalan di mana-mana jalan untuk menuntut ilmu, maka dengan sebab itu Allah SWT akan memperjalankannya di satu jalan daripada jalan-jalan ke syurga, yakni menuntut ilmu akan menjadi satu sebab untuk dia memasuki syurga. Para malaikat menghampakan sayap-sayap mereka untuk menggembirakan menuntut ilmu. Sesungguhnya segala makhluk di langit dan di bumi serta ikan dalam air sentiasa berdoa keampunan untuk ulama. Sesungguhnya keutamaan orang alim ke atas ahli ibadat adalah seumpama kelebihan bulan purnama ke atas segala bintang. Sesungguhnya para ulama ialah waris para nabi, dan para nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham harta benda sebagai pusaka. Mereka hanya meninggal ilmu sebagai pusaka. Oleh itu siapa yang menuntut ilmu itu, maka telah mendapat satu bahagian yang terbesar daripada pusaka itu. Abu Daud. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, setelah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kematian seorang alim adalah kekosongan yang tidak mungkin dapat diganti, atau kekurangan yang tidak mungkin dapat disempurnakan. Seorang alim ialah bintang yang hilang cahayanya. Kerana kematian seorang ahli kabilah adalah lebih ringan daripada kematian seorang alim berhakim. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para ulama adalah seumpama bintang-bintang di langit yang jadi petunjuk dalam kegelapan di darat dan di lautan. Apabila bintang-bintang kehilangan cahaya, maka ada kemungkinan akan sesatlah orang-orang yang berjalan di jalan-jalan. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para ulama adalah seumpama bintang-bintang di langit yang dijadikan petunjuk dalam kegelapan di darat dan di lautan. Apabila bintang-bintang kehilangan cahayanya, maka ada kemungkinan akan sesatlah orang-orang yang berjalan di jalan-jalan. Musnad Ahmad. Terangan, maksud ialah apabila ulama tidak ada, maka orang ramai akan sesat. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang yang alim lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang abid. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang yang alim lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang abid. Terangan, maksud hadis itu ialah
Memperdayakan 1000 orang abid adalah mudah bagi syaitan, sementara memperdayakan seorang yang mempunyai kefahaman dan ilmu agama adalah susah. Sayyidina Abu Umamah Bahili radhiyallahu anhu berkata bahawa satu ketika diberitahu kepada Rasulullah SAW 2 orang, seorang abid dan seorang lagi alim. Dan baginda SAW bersabda, kelebihan seorang alim di atas seorang abid ialah seumpama kelebihan ke atas orang yang paling rendah dalam kalangan kamu. Sebab itu baginda SAW bersabda, sungguhnya Allah SWT, para malaikatnya, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi hinggakan semut di lubangnya dan ikan-ikan di air berdoa rahmat kepada orang yang mengajar kebaikan kepada orang yang lain. Tirmizi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, dengarlah dengan penuh perhatian, sungguhnya dunia dan apa-apa yang ada dalam dunia adalah terjauh daripada rahmat Allah SWT, kecuali zikrullah. Apa-apa yang menghampirkan diri kepada Allah SWT, yakni amalan soleh dan orang alim serta pelajar agama, itu semua jauh daripada rahmat Allah SWT. Sayyidina Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata, satu dengar Nabi SAW bersabda, jadilah kamu seorang alim atau seorang pelajar atau seorang yang suka mendengar tentang ilmu atau orang yang cintakan ilmu dan ahli ilmu. Janganlah kamu jadi golongan yang kelima selain daripada 4 golongan tersebut. Jika demikian kamu akan binasa. Golongan kelima ialah orang yang membenci ilmu dan ahli ilmu. Terbani Bazam Uzzawai. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sedengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak harus untuk berhasad melainkan terhadap 2 orang sahaja. Jadi jika bahasa itu dibenarkan untuk siapa yang, maka terhadap 2 jenis orang itu ini sahaja dibenarkan. Pertama ialah seorang telah dikurniakan oleh Allah SWT dengan harta dan dia melanjutkan harta itu pada kerja-kerja diredai Allah SWT. Orang yang kedua ialah orang yang dikurniakan oleh Allah SWT dengan ilmu, lalu dia membuat keputusan dalam sebarang urusan berdasarkan ilmu itu serta dia mengajar ilmu itu kepada orang lain. Bukhari. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah.